Apa pilihan PN, tanda tangan MOU atau tidak istiar harta? Hingga ke hari ini, Perikatan Nasional dilihat masih berdolak dalih untuk bersetuju dengan syarat MOU yang ditawarkan. Alasan mereka adalah kerana ada 7 syarat pelik sebagai prasyarat persetujuan. Benarkah 7 syarat yang diberikan itu pelik atau Perikatan Nasional yang buat-buat pelik kerana takut rahsia terbongkar? Sebelum ini, ahli Parlimen Pembangkang bising sebab tidak terima peruntukan daripada Kerajaan Perpaduan. Terkini prasyarat MOU peruntukan tersebut telah pun diterima mereka. Tetapi mereka kononnya pelik dengan syarat yang terkandung dalam MOU tersebut. Taqiyuddin Hasan beritahu pihaknya telah menerima draft MOU itu tetapi belum membincangkannya lagi secara mendalam. Dapat kita lihat dari raut wajahnya berada dalam ketakutan yang amat sangat hingga wujudkan alasan yang tidak munasabah dan melucukan. Katanya draft yang diterima itu mengandungi 7 syarat yang mesti dipenuhi sebelum perjanjian hendak dipersetujui. Antara syarat yang ditekankan oleh pihak kerajaan kepada pembangkang ialah pengisytiharaan harta. Jelas menunjukkan Perikatan Nasional tidak selesa dengan syarat yang disediakan kerajaan dalam MOU tersebut. Mereka kata ianya pelik. Adakah mengisytiharkan harta boleh dikategorikan dalam perbuatan pelik? Bukankah sebelum ini mereka yang bersungguh-sungguh mahu menteri dalam kabinet supaya isytihar harta? Jadi, apa yang peliknya? Masih ingat apa yang Hadi Awang kata pada tahun 2012? Dengan isytihar harta dapat halang ahli PAS berperangai seperti UMNO. Begitu juga dengan syarat 3R yang diletakkan dalam MOU itu, kenapa mereka rasa pelik? Ianya kerana Perikatan Nasional sering memainkan isu perkauman dan bangsa dalam siri kempen mereka. Hampir setiap hari, mereka fitnah-memfitnah dengan menggunakan agama. Malah pemimpin tertinggi mereka pun turut sama mainkan isu 3R sehingga mengguris hati raja. Jadi bukanlah sesuatu yang boleh dianggap pelik sekiranya syarat 3R turut termasuk dalam MOU. Hendak cerita pasal ekonomi tidak pandai dan bawah pentadbiran mereka ekonomi negara hancur. Kerana kuasa sanggup mereka memainkan isu perkauman, sedangkan untuk pulihkan negara ini, rakyat Malaysia kena bersatu hati tanpa mengira kaum. Persoalannya kini, apa pilihan yang Perikatan Nasional ada? Jika masih mahu teruskan kepelikan, lupakan saja soal untuk mendapatkan peruntukan kewangan daripada kerajaan. Apa pilihan PN, tanda tangan MOU atau tidak isytihar harta? Hingga ke hari ini, Perikatan Nasional dilihat masih berdolak dalih untuk bersetuju dengan syarat MOU yang ditawarkan. Alasan mereka adalah kerana ada 7 syarat pelik sebagai prasyarat persetujuan. Benarkah 7 syarat yang diberikan itu pelik atau Perikatan Nasional yang buat-buat pelik kerana takut rahsia terbongkar? Sebelum ini, ahli Parlimen Pembangkang bising sebab tidak terima peruntukan daripada Kerajaan Perpaduan. Terkini prasyarat MOU peruntukan tersebut telah pun diterima mereka. Tetapi mereka kononnya pelik dengan syarat yang terkandung dalam MOU tersebut. Taqiyuddin Hasan beritahu pihaknya telah menerima draft MOU itu tetapi belum membincangkannya lagi secara mendalam. Dapat kita lihat dari raut wajahnya berada dalam ketakutan yang amat sangat hingga wujudkan alasan yang tidak munasabah dan melucukan. Katanya draft yang diterima itu mengandungi 7 syarat yang mesti dipenuhi sebelum perjanjian hendak dipersetujui. Antara syarat yang ditekankan oleh pihak kerajaan kepada pembangkang ialah pengisytiharaan harta. Jelas menunjukkan Perikatan Nasional tidak selesa dengan syarat yang disediakan kerajaan dalam MOU tersebut. Mereka kata ianya pelik. Adakah mengisytiharkan harta boleh dikategorikan dalam perbuatan pelik? Bukankah sebelum ini mereka yang bersungguh-sungguh mahu menteri dalam kabinet supaya isytihar harta? Jadi, apa yang peliknya? Masih ingat apa yang Hadi Awang kata pada tahun 2012? Dengan isytihar harta dapat halang ahli PAS berperangai seperti UMNO. Begitu juga dengan syarat 3R yang diletakkan dalam MOU itu, kenapa mereka rasa pelik? Ianya kerana Perikatan Nasional sering memainkan isu perkauman dan bangsa dalam siri kempen mereka. Hampir setiap hari, mereka fitnah-memfitnah dengan menggunakan agama.
Malah pemimpin tertinggi mereka pun turut sama mainkan isu 3R sehingga mengguris hati raja. Jadi bukanlah sesuatu yang boleh dianggap pelik sekiranya syarat 3R turut termasuk dalam MOU. Hendak cerita pasal ekonomi tidak pandai dan bawah pentadbiran mereka ekonomi negara hancur. Kerana kuasa sanggup mereka memainkan isu perkauman, sedangkan untuk pulihkan negara ini, rakyat Malaysia kena bersatu hati tanpa mengira kaum. Persoalannya kini apa pilihan yang Perikatan Nasional ada? Jika masih mahu teruskan kepelikan, lupakan saja soal untuk mendapatkan peruntukan kewangan daripada kerajaan. Apa pilihan PN, tanda tangan MOU atau tidak istiar harta? Hingga ke hari ini Perikatan Nasional dilihat masih berdolak dalih untuk bersetuju dengan syarat MOU yang ditawarkan. Alasan mereka adalah kerana ada 7 syarat pelik sebagai prasyarat persetujuan. Benarkah 7 syarat yang diberikan itu pelik atau Perikatan Nasional yang buat-buat pelik kerana takut rahsia terbongkar? Sebelum ini, Ahli Parlimen Pembangkang bising sebab tidak terima peruntukan daripada Kerajaan Perpaduan. Terkini prasyarat MOU peruntukan tersebut telah pun diterima mereka. Tetapi mereka kononnya pelik dengan syarat yang terkandung dalam MOU tersebut. Taqiyuddin Hassan beritahu pihaknya telah menerima draft MOU itu tetapi belum membincangkannya lagi secara mendalam. Dapat kita lihat dari raut wajahnya berada dalam ketakutan yang amat sangat hingga wujudkan alasan yang tidak munasabah dan melucukan. Katanya draft yang diterima itu mengandungi 7 syarat yang mesti dipenuhi sebelum perjanjian.